Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan meneruskan pembelajaran dalam mata pelajaran matematik dan kita akan meneruskan pembelajaran dalam topik tambah mudah. Okey, pada akhir pengajaran dan pembelajaran pada hari ini, murid dapat menambah dalam lingkungan fakta asas. Yang kedua, murid dapat menambah menggunakan bentuk lazim dengan nilai tempat puluh dan sah. Okey, jadi kita imbas kembali apakah itu tambah. Tambah ialah operasi yang menjumlahkan bilangan atau nombor untuk menghasilkan nombor yang dipanggil jumlah atau hasil tambah. Ingat, apabila tambah, nombornya akan jadi lebih besar ataupun jadi lebih naik ataupun meningkat. Jadi inilah simbol dalam operasi tambah yang murid perlu tahu. Okey, yang pertama ialah simbol tambah yang bentuknya macam huruf T ini. Okey, itu ialah simbol tambah. Seterusnya ialah simbol sama dengan. Okey, inilah simbol sama dengan, bermaksud jumlahnya. Okey, hasil tambahnya. Nanti dia akan beritahu kat sini. Jawapannya, itu sama maksudnya dengan sama dengan. Ayat lain menunjukkan operasi tambah. Okey, sekiranya awak jumpa ayat ini atau perkataan ini menunjukkan nombor itu perlu ditambah. Contohnya, jumlah semua tambah lebih dan perkataan-perkataan lain yang sesuai. Okey, jadi inilah pengetahuan asas bagi tambah yang murid perlu tahu. Murid perlu tahu susunan nombor secara menaik dari nombor 1 sampai 100. Untuk tahun 1, murid perlu tahu susunan nombor dari nombor 1 sampai nombor 100. Okey, kalau cikgu tulis kat sini dari nombor 1 sampai 10. Tetapi murid mesti tahu dari nombor 1 sampai 100. Jadi kena tahu susunan dia. Okey, selepas nombor 1 apa, selepas nombor 3 apa, selepas nombor 10 apa, murid perlu tahu. Sekarang kita imbas kembali pembelajaran semalam. Okey, inilah ayat matematik 2 tambah 5 sama dengan. Jadi kalau murid jumpa soalan sebegini, okey, 2 tambah 5 sama dengan, kalau murid boleh kira secara mental, lagi bagus. Tapi kalau tak boleh kira, cikgu cadangkan awak gunakan jari awak. Okey, nombor di hadapan ini awak perlu letak di kepala. Okey, perlu letak di kepala. Okey, ni kepala. Yang ini awak perlu gunakan jari awak. Okey, jadi sekarang jom kita cuba selesaikan ayat matematik ini dan kita cuba cari jawapan. Okey, sekarang kita akan lihat macam mana kita nak kira. Ingat, nombor yang kedua iaitu nombor 5, kita akan tutup jari satu persatu sampai jari kita ditutup. Okey, kita ingat nombor 2 di kepala, 2. Selepas nombor 2 apa? 3 kan? Okey, jom kita lengkapkan dan kita cuba cari jawapan. Okey, 5 kita buka. 2, selepas 2 apa? 3, 4, 5, 6, 7. Jadi apabila kita tutup semua jari kita, okey, dia akan jadi macam ni. 2 tambah 5 maksud, okey, jari ini tutup. Maksudnya nilai yang terakhir kita sebut ialah 7. Bermaksud 2 tambah 5 jawapannya ialah 7. Jadi ini jawapan dia, 2 tambah 5 jawapannya ialah 7. Okey, kalau soalan tambah satu digit dengan satu digit, inilah cara yang paling mudah. Jadi hari ini juga cikgu akan ingatkan awak kenal kembali nilai tempat puluh dan sah. Jadi cikgu nak tanya awak sekarang satu nombor ini. Okey, ini ialah satu digit, nombor satu digit iaitu nombor 4. Okey, kalau nombor 4 ini, okey, ini ialah nilai tempat apa? Puluh ataupun sah. Ingat, kalau nombor ni satu digit sahaja, ini ialah nilai sah. Kalau cikgu bagi contoh 2, pun nilai dia sah. Kalau 3, nilai tempat dia pun sah. Sebab apa dia nilai tempat dia sah? Sebab dia ada satu digit sahaja. Kalau dia ada 2 digit, nanti yang tu kita kena cari. Jadi nilai tempat bagi nombor ataupun digit 4, angka 4 ini ialah sah. Ini ialah sah, bukan puluh. Ingat, kalau satu digit sahaja, dia sudah tentu nilai tempatnya ialah sah. Sekarang kita lihat nombor yang kedua iaitu nombor 40. Okey, sekarang nombor 40 ada 2 digit. Okey, ada 2 digit. Jadi sudah tentu kita kena tahu yang mana satu puluh, yang mana satu sah. Jadi ingat, sebelah kanan ialah sah,
Yang sebelahnya ialah 10. Okey, kena ingat sebelah kanan sekali ialah sa dan sebelah kirinya ialah 10. Kalau sebelah 10 ialah ratus kalau ada nombor. Sebelah ratus ada ribu. Okey, kena ingat Jadi, untuk tahun 1 awak kena ingat dua nilai tempat ni iaitu 10. Okey, boleh Jadi, sa ialah nombor yang paling hujung di sebelah kanan. Jadi, ini ialah jawapannya sa berada di sebelah kanan. Okey, kena ingat sebelah kanan ialah sa, sebelah kirinya ialah 10. Sebelah sa ialah 10. Ingat, kanan sekali mesti sa. Sekarang kita akan lihat nombor seterusnya iaitu nombor 27. Okey, sebagaimana yang cikgu terangkan tadi, yang mana satu nilai tempat sa? Yang sini ke ataupun yang ini? Okey, sudah tentu nombor 7. Sebab apa nombor 7? Dia berada di sebelah kanan sekali. Okey, jadi ini ialah sa. Sebelah sa mestilah rumah 10. Sebelah 10 mestilah nilai tempat ratus. Tetapi nombornya tak ada. Jadi tak payahlah. Okey, sekarang ingat nombor sebelah kanan sekali ialah nilai tempat sa. Jadi ini jawapannya. Okey, 7 ini ialah sa nilai tempatnya, manakala 2 pula nilai tempatnya ialah 10. Okey, kena ingat yang sebelah kanan sekali mestilah sa. Okey, sebelah sa pula ialah 10. Okey, kena ingat. Okey, jadi apa pentingnya belajar kenal nilai tempat ni? Pentingnya hari ini kita nak belajar tambah menggunakan bentuk lazim. Dan kalau tambah bentuk lazim, kita perlu susun mengikut nilai tempatnya iaitu 10. Kalau ada ratus, ratus. Kalau ada ribu, ribu. Okay, kita akan susun nombor mengikut nilai tempat. Jom kita belajar berkenaan tambah mudah menggunakan bentuk lazim. Okey, jadi hari ini kita akan belajar sedikit sebanyak berkenaan buku teks muka surat 63. Okey, jadi muka surat 63 ini, okey, dia ada satu soalan. Okey, satu soalan dia tanya tambah 25 dan 3. Jadi kita pindahkan kepada ayat matematik, dia akan jadi 25 tambah 3 sama dengan berapa? Jadi awak boleh buat banyak cara. Okey, sama ada awak nak lukis bola banyak-banyak 25 biji bola atau 3 biji bola, lepas tu awak nak kira semua bola pun boleh. Tetapi cara tu sangat lambat. Jadi kita perlu cari cara yang paling cepat. Jadi hari ini kita nak belajar cara yang cepat, iaitu kita perlu menggunakan bentuk lazim. Jadi jom kita belajar sedikit sebanyak berkenaan berpelbagai cara, tetapi yang paling penting sekali bentuk lazim untuk selesaikan soalan tambah. Jadi apabila kita dapat soalan sebegini, soalan berbentuk ayat sebegini, kita perlu pindahkan maklumat ini ke dalam bentuk ayat matematik. Okey, 25 dan 3 bermaksud 25 tambah 3 sama dengan berapa? Okey, jadi apabila kita dah dapat ayat matematik, okey, cikgu cadangkan awak gunakan banyak cara dan awak perlu kenal pasti yang mana cara yang paling mudah. Okey, kalau contoh cikgu bagi awak boleh, okey, awak boleh lukis bola. Okey, kita lukis bola 25, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Okey, sekarang kita lukis 3 pula. 1, 2, 3. Okey, sekarang kita nak sama dengan berapa, kita kena kira semua biji bola yang ada di sini. Okey, jom kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Jadi, mengambil masa yang lama untuk mengira dan mendapatkan jawapan. Dalam nak lukis bola pun lama. Lepas tu nak kira pula, nak kira secara keseluruhannya pun lama. Jadi, kita perlu cari cara yang mudah. Jadi, apa cara yang mudah? Cara lain selain awak boleh lukis bola, awak boleh juga menggunakan garis nombor. Okey, sekarang nombor 25 kan. Okey, 25. Okey, awak buat dulu garis nombor. Okey, selepas 25 apa? 26. Selepas 26, 27. Selepas 27,
28, selepas 28, 29, selepas 29, 30. Okey, sekarang awak berada di nombor 25. Okey, dia kata tambah 3 bermaksud kita akan buat 3 kali lompatan. 1, 2, 3. Okey, jadi jawapannya ialah 28. 25 tambah 3, jawapannya 28. Tetapi untuk soalan sebegini, dia nampak mudah. Tetapi kalaulah cikgu bagi soalan sebegini, okey, jangan cikgu bagi satu contoh, 28 tambah 11. Okey, adakah awak nak buat 11 kali lompatan? Okey, mungkin nampak mudah. Okey, cikgu bagi soalan lain. Okey, 22 tambah 27. Okey, adakah awak nak buat 27 kali lompatan? Okey, jadi mungkin mengambil masa yang lama. Jadi jom kita belajar macam mana cara yang mudah untuk kita selesaikan soalan tambah melibatkan nombor 2 digit yang ada nilai tempat puluh dengan sah. Jom kita cuba kenal pasti cara bentuk lazim. Okey, sekarang kita akan cuba kenal pasti cara bentuk lazim. Okey, ini cara yang paling penting sekali yang awak boleh gunakan sampailah awak besar nanti. Okey, sekarang kita dapat ayat matematiknya iaitu 25 tambah 3 sama dengan berapa? Untuk ayat matematik, okey, dah dapat. Sekarang kita boleh pindahkan maklumat dalam ayat matematik ni ke dalam bentuk lazim. Awak ambil nombor di hadapan ni iaitu nombor 25, awak tulis 25. Okey. Okey, sekarang awak pindahkan tambah 3 ke bawah 25. Pindahkan tambah 3. Ingat, kita nak pindahkan kena ikut nilai tempat dia. Okey, ingat 5 ni nilai tempatnya apa? Sah. 2 ini ialah puluh. Jadi 3 ni mestilah berada di nilai tempat yang betul. Jadi dia mestilah berada di bawah sah. Okey. Kalau 3 berada di sebelah sini. Okey, 3 berada di sini. Salah sebab dia berada di nilai tempat puluh. 3 ni ialah sah. Jadi mestilah berada di nilai tempat sah. Jadi murid kena ingat kita susun secara nilai tempat dalam bentuk lazim. Okey. Inilah bentuk lazim. Sekarang macam mana nak kira? Kita selesaikan sah terlebih dahulu. Okey, selesaikan sah terlebih dahulu. Kita tambah ke bawah. 5 tambah 3. Sekarang 5 di kepala buka 3 jari. 5. Selepas 5 apa? 6, 7, 8. Okey, 8. Kita dah dapat sahnya 8. Okey, sekarang 10. 2 tambah sifar. Okey, tak ada apa-apa. Tambah sifar lah. 2 tambah sifar maksudnya 2 di kepala sifar. Jadi maksudnya kita akan dapat 2. Jadi 25 tambah 3 jawapannya 28. Okey, dapat tak? Mudah je ni guna bentuk lazim. Awak susun je ikut rumah dia. Ikut sah, ikut puluh. Jadi cikgu tunjukkan semula. Ingat, nombor pertama dalam ayat matematik awak pindahkan. Okey, pindahkan ke sini. Okey, ke dalam bentuk lazim awak. Okey, 20, 25. Ingat, pindahkan ikut nilai tempat dia. Okey, sah mesti dengan sah. Jangan terbalik jangan tulis 52. Salah. 25. Awak ikut je nombor sini. Kalau ditulis 25, 2 sebelah kiri, 5 sebelah kanan, tulis juga 25 di sini. Jangan terbalik. Kemudian tambah 3 pula. 25 tambah 3, tambah 3 kita letak di bawah. Ingat 3 ni ialah sah. Jadi mesti duduk di rumah sah. Okey, duduk di rumah sah. Okey, inilah rumah sah. Jadi duduk di bawah dia. Duduk di bawah 5 tu. Ingat kena susun ikut nilai tempat. Jadi awak akan dapat selesaikan dengan mudah. Sekarang jom kita cuba selesaikan sekali lagi. 5 tambah 3. Ingat, selesaikan sah dulu baru puluh. Okey, tambah ke bawah 5 tambah 3. 5 di kepala buka 3. Selepas 5 apa? 6, 7, 8. Jadi 5 tambah 3, 8. 2 tambah tak ada apa-apa. Cikgu letakkan sifar. Jadi 2 tambah sifar dapat 2. Jadi 28. Jom kita cuba selesaikan soalan lain. Soalan kedua yang diberi iaitu tambahkan 23 dan 5. Okey, tambahkan 23 dan 5. Okey, sekarang kita akan pindahkan maklumat ini ke dalam ayat matematik.
Okey, 23 dan dan ialah tambah. Okey, sebab kita guna tambahkan Okey, 5. Jadi 5 kita tulis di sebelah tambah. Jadi inilah ayat matematiknya. 23 tambah 5 sama dengan berapa? Okey, tadi kita dah dapat ayat matematiknya iaitu 23 tambah 5 sama dengan berapa. Okey, sekarang kita akan pindahkan maklumat dalam ayat matematik ini ke dalam bentuk lazim. Okey, ingat ambil dahulu nombor yang di hadapan. Okey, 23 tulis sahaja di bawah. Okey, tulis sahaja di dalam bentuk lazim. Okey, 23. Okey, kita tulis dulu nilai tempat dia atau rumah dia. 3 ni apa? Sa. Ingat sebelah kanan sekali mesti sa. Sebelah sa apa? Puluh. Okey, jadi kita pindahkan pula tambah 5. Tambah 5 kita pindahkan ke bawah nombor yang kita tulis tadi. 5 ni apa? 5 ni ialah sa sebab 1 digit. Jadi mestilah duduk di rumah sa. Jadi kita letaknya di bawah nombor 3. Okey, sekarang kita akan tambah mengikut nilai tempatnya. Okey, kita akan tambah sa terlebih dahulu. Okey, tambah sa dulu. 3 tambah 5. Kita akan dapat apa? 3 di kepala. Buka 5 jari. 3. Selepas 3 apa? 4. 4, 5, 6, 7, 8. Okey, kita akan dapat 8. Okey, sekarang 2 tambah tak ada apa-apa. Maksudnya sifar. 2 tambah sifar maksudnya 2. Kita akan dapat 2. Jadi jawapan akhirnya berapa? 28. Jadi 23 tambah 5 maksudnya 28. Sekarang cikgu nak ingatkan awak semula. Okey, nombor yang pertama ni kita pindahkan ke dalam bentuk lazim. Okey, nombor yang pertama lah. Okey, 23. Mestilah ikut rumah dia. Okey, yang sebelah kanannya ialah sa, sebelah kirinya ialah puluh. Okey, sekarang nombor yang kedua iaitu 5 kita pindahkan ke bawahnya. Okey, mestilah ikut nilai tempatnya. Jadi 5 ni ialah sa, jadi kita letaknya di bawah rumah sa. Okey, cikgu bahagikan supaya awak tak campur sa dengan puluh. Jadi ingat, tambah sa dulu, baru tambah puluh. Okey, sa 3 tambah 5 kita dapat tadi adalah 8. Kemudian 2, tambah tak ada apa-apa, kita letak sifar. Ingat, tambah dengan sifar, kita akan dapat nombor asalnya iaitu nombor 2. Jadi jawapannya ialah 28. Okey, jom kita selesaikan nombor seterusnya iaitu tambahkan 25 dan 14. Okey, sekarang kalau cikgu bagi awak buat guna lukis bola, adakah awak nak lukis bola? Okey, kalau awak lukis bola, awak merugikan masa awak. Jadi banyak masa yang digunakan. Cikgu nak awak singkatkan masa, jadi awak gunakan bentuk lazim. Okey, mesti guna bentuk lazim. Jadi kita dah belajar tadi, itu ialah bentuk lazim. Okey, jadi apabila dapat soalan sebegini, awak pindahkan ke ayat matematik. Okey, ambil dulu nombor depan 25. Dan ini kita rujuk kepada tambahkan. Jadi tambah 14. 25 tambah 14 sama dengan berapa? Jom kita lengkapkan ataupun kita cari jawapan menggunakan bentuk lazim. Okey, tadi kita dah jumpa ayat matematik iaitu 25 tambah 14 sama dengan berapa. Okey, sekarang kita cuba lengkapkan menggunakan bentuk lazim. Ingat, ambil dahulu nombor di hadapan. Kita tulis sahaja 25. Okey, tulis nilai tempat bagi nombor tersebut supaya awak tak keliru. Nombor sebelah kanan mestilah sa. Sebelah sa ialah 10. Kemudian, nombor yang seterusnya iaitu 14 awak tulis di bawah. Jadi, jangan keliru mesti tahu nilai tempatnya apa. Okey, jadi 4 ni ialah sa, 1 ialah 10. Jadi, letakkan ikut nilai tempat dia. Okey, 4 ni sa kita letakkan di bawah. Pindahkan ke bawah. 1 ni ialah 10, kita pindahkan ke sini. Okey, nampak keliru Jadi, cikgu akan tunjukkan cara yang lebih jelas. Okey, sekarang cikgu dah pindahkan. Okey. Cikgu dah pindahkan tadi 25. Kita pindahkan ke nombor yang pertama lah. Okey, kita pindahkan ke sini. Kemudian yang 14 tadi kita pindahkan ke sini, ke bawah dia. Tetapi mestilah ikut nilai tempat dia iaitu sa dengan 10. Okey, sekarang kita akan tambah sa dulu baru kita tambah 10. Okey, sekarang 5 tambah 4 kita dapat berapa? Ingat 5 di kepala.
4 kita buka jari. 5 selepas 5, 6. 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 5 tambah 4 dapat 9. Sekarang 2 tambah 1. 2 di kepala 1. Selepas 2 apa? 3. Jadi jawapan dia 39. Jadi 25 tambah 14 akan dapat 39. Okey, 25 tambah 14 akan dapat 39. Jadi inilah latihan matematik pada hari ini. Murid perlu menyiapkan buku aktiviti muka surat 78, 79, 80, 81, 82. Jadi ingat, murid kena biasakan guna bentuk lazim sebab bentuk lazim adalah bentuk cara yang paling mudah pada hari ini. Okey, bentuk yang paling mudah untuk awak selesaikan soalan tambah. Okey, soalan tolak pun nanti awak akan gunakan bentuk lazim. Jadi kena faham. Kalau tak faham, kena fahamkan juga. Okey, dengan bertanyakan dengan cikgu lah. Kalau tak faham, kena tanya. Bukan tak faham, buat tak tahu. Okey, kalau murid nak buat dengan cikgu, jom kita cuba selesaikan. Kalau murid nak buat sendiri, okey, murid boleh berhentikan video ni. Okey, boleh buat sendiri dan hantar kepada cikgu lah. Okey, sekarang kita cuba selesaikan bersama-sama latihan matematik pada hari ini. Sekarang kita akan lihat latihan pada muka surat 78. Okey, di dalam muka surat 78 ini memaparkan objek, dan kita akan pindahkan maklumat dalam objek kepada ayat matematik. Kemudian kita akan pindahkan maklumat dalam ayat matematik ini ke dalam bentuk lazim. Okey, jom kita cuba selesaikan. Okey, sekarang untuk soalan yang pertama, dia dah nyatakan, nyatakan dalam ayat matematik dengan lengkap. Dan dia dah pindahkan kepada bentuk lazim lah. Jadi nombor 1 ni ialah contoh. Kita perlu selesaikan. Okey, jom kita selesaikan soalan B. Okey, untuk soalan B, kita kira bilangan telur dahulu. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, biasanya dalam satu kumpulan ni sudah tentu ialah 10 lah. Okey, 10, 11, 12. Jadi 12 biji telur kita pindahkan ke sini. 12 tambah berapa? Okey, kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 biji telur. Jadi 12 tambah 6 sama dengan berapa? Okey, ingat kita pindahkan maklumat ke dalam bentuk lazim. Okey, nombor pertama kita tulis dahulu 12. Kita tulis terlebih dahulu. Okey, 12. Okey, yang mana satu sah? Yang mana satu puluh? Okey, ni sah kanan, puluh sebelah kiri. Okey, sekarang 6 kita pindahkan ke sini. Ke bawah 12. Okey, ke bawah 12. Jadi 6 ialah satu digit. Jadi mesti nilai tempatnya ialah sah. Jadi sah, okey, kita letak di bawah nombor 2. Okey, sekarang 12 tambah 6. Okey, 2 tambah 6 dah berapa? 6 kita buka jari, 2 di kepala. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 2 tambah 6 dapat 8. 1 tambah sifar. Okey, ni tak ada apa-apa, kita letak sifar. 1 tambah sifar maksudnya kita akan dapat balik nombor 1. Jadi 18. Jadi 12 tambah 6 kita akan dapat 18. Okey, untuk soalan B, 12 tambah 6 sama dengan 18. Jadi ini bentuk lazim yang awak boleh buat. Okey, 12 tambah 6 sama dengan 18. Okey, kita akan cuba selesaikan soalan C. Untuk soalan C, okey, kita cuba kira terlebih dahulu. Okey, biasanya ikatan yang panjang besar ni ialah 10, tapi jom kita kira terlebih dahulu. Takut tersilap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okey, 20. 21, 22, 23, 24, 25. Jadi ini ialah 25. Okey, kita pindahkan maklumat dalam gambar ni. Okey, sekarang kita tambah berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi 25 tambah 4 sama dengan berapa? Okey, kita pindahkan maklumat dalam ayat matematik yang tidak lengkap ini kepada bentuk lazim. Okey, 25 ni kita pindahkan. Okey, kita pindah ke dalam bentuk lazim. Okey, 25. Yang mana sah? Ni sah, yang ni puluh. Kemudian tambah berapa? 4. 4 ni ialah sah sebab satu digit. Kita letak di bawah nombor 5 sebab nilai tempat sah. Okey, sekarang
5 tambah 4, 5 di kepala, 4 kita buka jari. Selepas 5 apa? 6, 7, 8, 9. Jadi 5 tambah 4 dapat 9. Okey, 2 tambah tak ada apa-apa, kita letak sifar. 2 tambah sifar maksudnya kita akan dapat 2. Jadi 29. 29 jawapannya. Kita tulis kembali dalam ayat matematik. 25 tambah 4 kita akan dapat 29. Okey, seterusnya kita cuba selesaikan soalan D. Untuk soalan D, kita dah tahu untuk soalan D dia kalau susunan macam ni biasanya ini ialah 10. Tetapi kita cuba kira lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini ialah 10 Jadi yang ni pun 10, ini 10. Jadi 10, 20, 30. 10, 20, 30. 30 berapa? 31, 32, 33. Jadi kita pindahkan 33. Tambah berapa? Kita kira. 1, 2, 3, 4. Jadi 33 tambah berapa? Tambah 4. Sama dengan berapa? Jadi kita pindahkan maklumat dalam ayat matematik ini kepada bentuk lazim. 33. Tulis terlebih dahulu 33. 3 sebelah kanan ialah sah, 3 sebelah kiri ialah puluh. Kita pindahkan 4 pula. 4 perlu berada di rumah sah sebab kalau satu digit mestilah sah. Kita pindahkan ke bawah nombor 33 tadi. Ikut nilai tempat dia. 4 berada di sini. Kenapa berada di sini? Sebab dia ialah nilai tempat sah. Jadi, kita cuba selesaikan. Ingat tambah sah terlebih dahulu. Ingat dalam kepala sampai bila-bila. Kena tambah sah dulu. Baru puluh. Baru ratus. Sah. 3 tambah 4. 4 kita buka jari. 3 di kepala. Selepas 3 apa? 4, 5, 6, 7. Jadi 3 tambah 4 kita dapat 7. Seterusnya 3 tambah tak ada apa-apa. Tambah tak ada apa-apa. Letak sifar. 3 tambah sifar. 3 di kepala. Sifar. Jadi tak perlu tutup jari dah. Jadi jawapannya tetap 3. Ingat kalau kita tambah sifar, kita akan dapat balik nombor yang asal dia. Kita hanya letakkan je ke bawah. Jadi 33 tambah 4 akan dapat 37. Nanti awak lengkapkan dalam buku matematik awak. Buku aktiviti matematik awak. Sekarang kita akan cuba lengkapkan aktiviti 2. Aktiviti 2 ni ada 2 latihan yang awak perlu siapkan. Yang pertama ialah tambah lukis manik dalam pada dekat-dekat. Yang ni ialah dekat-dekat Seterusnya ada lengkapkan ayat matematik. Jadi ayat matematik ni tak ada jawapan. Jadi perlu cari. Untuk soalan B, yang 54 ni nombor yang ditambah ni tak ada. Jadi nanti pun kita akan cuba cari di sini. Jom kita cuba selesaikan. Untuk aktiviti 2, latihan 1, arahan dia tambah lukis manik pada dekat-dekat. Jadi untuk soalan yang pertama, kita tak perlu selesaikan. Ni ialah contoh. Jadi contohnya dia dah bagi tahu, dia pindah terlebih dahulu ayat matematik ke dalam bentuk lazim. Kemudian dia pindahkan kepada dekat-dekat ni. 23 dia tulis dulu 23. 1, 2, 3. Kemudian dia tambah 4. Dia lukis lagi 4. Kenapa dia lukis 4 di sah? Sebab 4 ni ialah sah. Ingat, satu digit mesti ialah sah. Seterusnya kita cuba selesaikan soalan B. Untuk soalan B, dia ada bagi tahu. Dia ada bagi ayat matematik 41 tambah 5 sama dengan berapa? Kita nak tahu jawapan dia berapa. Tadi pindahkan ke dalam ayat matematik. 41 tambah 5. Tambah 5 berada di bawah. Dan 5 ni ialah sah. Sebab satu digit. Jadi kita lukis pada dekat-dekat. 41. 4 ni ialah puluh. Ni ialah puluh. Jadi kita lukis 4 kat sini. 1, 2, 3, 4. 1 ialah sah. Jadi letak kat nilai tempat sah 1. Kemudian tambah 5. Kita lukis 5 ni dekat sah. Guna warna lain. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi apa jawapannya? Kalau kita guna dekat-dekat ni pun kita boleh dapat jawapan. Puluh dia kita kira sah dululah sebelum puluh. Ingat, kalau tambah kita kira sah dulu. Dapat 1,
2, 3, 4, 5, 6. Jadi sanya ialah 6. Puluhnya 1, 2, 3, 4. Jadi jawapannya ialah 46. Kita masukkan dalam ayat matematik. 41 tambah 5, jawapannya ialah 46. Untuk soalan C, ayat matematik yang diberi ialah 60 tambah 5 sama dengan berapa? Sekarang kita pindah kepada ayat matematik, kepada bentuk lazim. Kepada bentuk lazim. Okey, 60 ni dia letak kat sini. Okey, 6 ialah puluh, sifar ialah sa. Jadi tambah 5 pun ialah sa. Okey, jadi kita letakkan 60 ni dalam kita lukis manik-manik mengikut nombor ni. Jadi 6 ialah puluh, kita lukis 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sifar, jadi tak perlu lukis lah kalau sifar. Sekarang tambah 5, jadi kita lukis 5 dekat-dekat. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi apa jawapannya kalau kita ikut manik pada dekat-dekat ni? Okey, kita kira. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sanya ialah 5. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jawapannya ialah 65. Okey, ingat kita guna dekat-dekat ni macam sama je kita guna bentuk lazim. Tapi bentuk lazim ni lebih kita jelas lah. Okey, sekarang kita lihat 82 tambah 6. Okey, soalan seterusnya 82 tambah 6 sama dengan berapa? Okey, yang pertama pindahkan kepada bentuk lazim. Ambil dahulu 82, kita pindahkan 6. Okey, dia pun dah pindahkan. Ikut nilai tempat yang ni sa, yang sebelah sa ialah 10. Jadi, letak dalam dekat-dekat 82. Okey, letak dalam dekat-dekat. Okey, 8 di 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, 2 di sa. 1, 2. Okey, yang 6 pula kita kira juga di sa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jom kita kira keseluruhan manik dalam dekat-dekat. Okey, kita kira sa terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi sa ada 8 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 10 pun 8. Jadi 82 tambah 6, jawapannya ialah 88. Kita pindah kepada ayat matematik. 82 tambah 6 sama dengan 88. Untuk soalan 2, kita perlu lengkapkan ayat matematik. Okey, lengkapkan ayat matematik. Sekarang dia dah bagi lukisan ni. Kita perlu kira bongkah ni dan kita masukkan kepada ayat matematik yang diberi. Okey, untuk soalan yang pertama, okey, dia dah bagi tahu kat sini puluh ni. Okey, ni 10, yang ni 20. Maksudnya ini 20 lah. Okey, inilah sa. Sa ni ada 2. Jadi 22. Okey, dah betul 22. Tambah berapa? 1, 2, 3. Jadi betul. Okey, sekarang kita nak tahu sa-nya berapa. Jadi kita kira berapa yang ada kat sini. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sa-nya 5. Puluhnya kita boleh katakan 25. Jadi jawapannya ialah 25. Okey, sekarang kita lihat kepada soalan B. Okey, 54. Sekarang ada 10, 20, 30, 40, 50. Okey, 51, 52, 53, 54. Okey, 54. Tambah berapa? Okey, 1, 2, 3, 4. Jadi 4 tambah 4. Jadi kita akan kira sa terlebih dahulu. Okey, berapa semuanya? Okey, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 8 kat sini, yang ni 58 lah. Jadi jawapan akhirnya 54 tambah 4 akan dapat 58. Okey, sekarang kita akan kira soalan seterusnya. Yang ini diberi ayat matematik, telah diberi ayat matematik dan telah dipindahkan kepada bentuk lazim. Dan kita perlu cari jawapannya. Mengikut nilai tempat. Ingat, tambah sa dulu baru tambah puluh. Okey, kita kira soalan yang pertama.
Okey, untuk soalan yang pertama telah diberi jawapan. Jadi inilah contoh. Jadi tidak perlu nyatakan jawapan lah. Okey, ingat kena selesaikan SA terlebih dahulu. SA sebelah kanan Okey, jom kita selesaikan soalan B. Okey, dia pindahkan ayat matematik ini ke dalam bentuk lazim. Nombor pertama. Okey, ini nombor pertama. Okey, yang cikgu bulatkan ni. Okey, kita letakkan di sini. Kemudian nombor yang kedua ni kita letakkan di bawah. Tetapi ikut nilai tempat lah. Okey, inilah SA, yang ini puluh. Jadi, macam mana nak selesaikan? Kita selesaikan SA terlebih dahulu. Okey, selesaikan SA terlebih dahulu. Okey, sekarang kita cuba selesaikan. SA sebelah kanan kita selesaikan sifar tambah 6 dulu. Sifar tambah 6. Sifar di kepala 6. Okey, sifar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi sifar tambah 6 akan dapat 6. 4 tambah tak ada apa-apa. Okey, kita akan dapat 4. Okey, jadi jawapan dia ialah 46. Okey, untuk soalan C, okey, 14 tambah 20 sama dengan berapa? Okey, 14 kita pindahkan. Kemudian 20 ni pun kita pindahkan ke bawah. Jadi yang sebelah kanan ialah SA, sebelah kiri ialah 10. Ingat tambah SA terlebih dahulu, 4 tambah sifar. Okey, apa-apa sahaja nombor yang tambah dengan sifar akan dapat nombornya kembali. Okey, akan dapat nombor asalnya. Jadi kita letak 4 kat sini. Okey, sekarang 1 tambah 2. 1 di kepala, buka 2 jari. Okey. Lepas 1, 2, 3. Jadi 1 tambah 2 jawapannya 3. Jadi jawapan akhirnya ialah 34. 14 tambah 20 jawapannya ialah 34. Okey, untuk soalan D. Soalan D diberi ayat matematiknya ialah 19 tambah 50 sama dengan berapa? Okey, 19 ni kita pindahkan. Kemudian 50 pun kita pindahkan ke bawah mengikut nilai tempat. Okey, inilah SA, inilah 10. Tambah SA terlebih dahulu. 9 tambah sifar. Ingat tambah sifar kita akan dapat nombor asalnya kembali. 9, 1 tambah 5. 1 di kepala, buka 5 jari. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi akan dapat 69. Okey, sekarang kita cuba selesaikan soalan E. Untuk soalan E, 42 tambah 10. 42 ni kita pindahkan ke dalam bentuk lazim. Okey, letakkan di atas. Kemudian 10 ni kita letak di bawah nombor yang sebentar tadi. Ingat, susun mengikut nilai tempat. Okey, kanan ialah SA, sebelah SA ialah 10. Okey, SA dulu. Ingat, tambah SA dulu. 2 tambah sifar. Ingat, tambah sifar maksud kita akan dapat nombor asalnya kembali. Kita akan dapat nombor 2 ni semula. Jadi, 2 tambah sifar jawapannya 2. 4 tambah 1. 4 di kepala, 1. Okey, lepas 4 apa? 5. Jadi, kita akan dapat 52. Jadi, 42 tambah 10 dapat 52. Okey, untuk soalan F. 70 tambah 15 sama dengan berapa? 70 ni kita dah pindahkan ke sini. 15 pula kita pindahkan ke bawah. Ingat, tambah SA dulu baru tambah 10. Okey, SA, sifar di kepala. Tambah 5. Sifar 1, 2, 3, 4, 5. Okey, kemudian tambah 10. 7 tambah 1 akan dapat 7 di kepala, buka 1. Okey, selepas 7 apa? 8. Jadi akan dapat 85. Okey, sekarang kita buat aktiviti 4. Okey, untuk aktiviti 4, okey, arahannya kita perlu bantu manja ni cari tabungnya. Okey, inilah tabungnya. Okey. Dan kita perlu kira semua ni dan warnakan laluan ikut jawapan. Contohnya kalau jawapan nombor 1 ni 14, kita perlu warnakan 14 lah. Okey. Sekarang inilah permulaan dia dan akhir sekali ialah tabung ini. Okey, sekarang kita cuba selesaikan soalan yang pertama. Okey, 11 tambah 3. Jadi ingat tambah SA dulu. 1 tambah 3. 1 di kepala, buka 3 jari. 1, 2, 3, 4. Jadi 1 tambah 3 ialah 4. 1 kita bawa je turun sebab tak ada apa-apa kat sini. Jadi 14. Jadi perlu warnakan 14. Okey, warnakan 14. Okey, seterusnya untuk soalan B. Cikgu buat laju Okey, untuk seterusnya 21 tambah 16. Ingat tambah SA dulu. SA ialah 1 tambah 6. 1 tambah 6. 1 di kepala, buka 6 jari.
Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 1 tambah 6 kita akan dapat 7. 2 tambah 1. 2 di kepala 1. Lepas 2 apa? 3. Jadi akan dapat 37. Jadi warnakan 37. Okey, ini 37 kita warnakan. Okey, seterusnya 40 tambah 15. Okey, sa sebelah kanan. Okey, sebelah sa ialah 10. Okey, sifar tambah 5. Sifar di kepala buka 5 jari. Sifar 1, 2, 3, 4, 5. Okey, dia dapat nombor balik sebab tambah dengan sifar. Jadi 4 tambah 1 pula. 4 di kepala buka 1 jari. Okey, lepas 4 apa? 5. Jadi jawapannya ialah 55. Kita warnakan 55. Okey, inilah 55. Kita warnakan. Seterusnya 24 tambah 35. Okey, tambah sa dulu. Tambah sa dulu. Okey, 4 tambah 5. 4 tambah 5. 4 di kepala, 5 kita buka jari. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi jawapannya ialah 9. Kemudian 2 tambah 3. 2 di kepala, 3 buka jari. 2, 3, 4, 5. Jadi jawapannya ialah 59. Okey, 24 tambah 35 ialah 59. Ingat, warnakan 59. Okey, jumpa 59, warnakan. Seterusnya 56 tambah 42. Okey, kita cuba selesaikan sa dulu, baru kita selesaikan 10. Okey, sa 6 tambah 2. Okey, 6 di kepala, kita buka 2 jari. 6, 7, 8. Okey, kita dapat 6 tambah 2, kita akan dapat 8. Kemudian kita selesaikan 10. 5 di kepala, kita buka 4 jari. 5, 6, 7, 8, 9. Kita akan dapat 98. Jadi kita warnakan 98. Okey, sekarang kita akan cuba lengkapkan bentuk lazim yang kosong di bahagian tengah-tengah ni. Okey, dia ada bagi jawapan tapi kita cuba carikan. Okey, sekarang 2. 62 tambah tak ada apa-apa sama dengan 74. Ingat, tambah sa terlebih dahulu. Okey, jangan cikgu padam balik. Okey, ingat tambah sa dulu Okey, tambah sa dulu. 2 perlu tambah berapa supaya jadi 4? Okey, kita ada 2 jari sekarang. Berapa jari lagi kita nak buka supaya jadi 4? Okey, sekarang ada 2. Okey, buka satu persatu Okey, 1, 2. Okey, sekarang dah jadi 4. Berapa jari kita buka tadi? Okey, kita buka 2 jari. Jadi kita letak 2 di sa. Sekarang kita kita selesaikan bahagian puluh pula. Okey, sekarang kita ada 6. Okey, kita ada 6. Berapa jari lagi kita nak buka supaya kita buka 7 jari? Okey, 1. Okey, terus jadi 7. Jadi yang kosong kat sini ialah 1. Jadi jawapannya ialah 12. Jadi kita cari nombor seterusnya ialah 12. Okey, ada 12. Kita warnakan. Warnakan kat sini. Seterusnya, okey, kita perlu cari nombor yang di atas ni. Okey, nombor yang hilang ni kita perlu cari. Sekarang ada 79. Dia dah bagi jawapan 79. Ingat, selesaikan sa dulu. Okey, 8. Sekarang kita ada 8. Okey, 8 Berapa jari lagi nak buka supaya jadi 9? Okey, kita buka satu persatu jari yang ditutup. 1. Okey, sekarang dah jadi 9. Jadi 1 yang hilang di sini. Sekarang, okey, nombor seterusnya. Kita dah ada 2. Sekarang, nak buka berapa jari lagi supaya jadi 7. Okey, 2. Kita buka satu persatu 3. Sorry. Sekarang ada 2. Kita buka jari persatu. Kita buka satu persatu. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, okey, kita dah dapat 7. Berapa jari yang kita buka tadi? 5. Jadi, jawapannya ialah 5 di sini. Okey, jadi jawapannya ialah 51. Kita perlu cari nombor 51. Okey, ada 51. Seterusnya, okey, kita perlu cari lagi nombor yang tak ada kat sini. Kita dah ada 7. Okey, 7 kita buka 7 jari. Okey, berapa jari lagi nak buka supaya jadi nombor 8? Okey, 7, 1. Okey, jadi satu jari kita buka supaya jadi 8. Jadi nombor yang di atas ialah 1. Okey, sekarang okey, kita selesaikan kat sini. Sekarang dah ada 1.
Berapa jari lagi nak buka supaya jadi 4? Okey, 1. Okey, berapa jari lagi nak buka? 1, 2, 3. Okey, sekarang dah jadi 4. Jadi berapa jari yang kita buka tadi? 3. Jadi 31. Kita warnakan. Okey, seterusnya. Okey, 34 tambah berapa jadi 88 ni? Okey, sekarang kita cuba selesaikan SAR terlebih dahulu. Okey, sekarang kita dah ada 4. Okey, berapa jari lagi nak buka supaya jadi 8 jari? Okey, dah ada 4. Kita buka satu persatu jari kita. 1, 2, 3, 4. Okey, jadi berapa kali kita sebut tadi? 4. Jadi 4 jawapannya di sini. Okey, seterusnya 3 dengan 8. Okey, kita dah ada 3. Okey, kita dah ada 3, sorry. Kita dah ada 3. Berapa jari lagi nak buka supaya jadi 8? Okey, kita buka satu persatu. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, jadi kita dah dapat 8 Jadi berapa yang kita sebut tadi? 5. Jadi jawapannya ialah 5. Jadi jawapannya ialah 54. Okey, kita perlu warnakan 54. Dan yang terakhir, soalan yang terakhir, ingat tambah SAR dulu. Okey, sekarang dah ada 1. Dah ada 1. Okey, berapa jari lagi nak buka supaya jadi 9? Okey, sekarang 1. Ingat buka satu persatu. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, kita dapat 9 jari. Berapa jari yang kita buka tadi? 8. Okey, jadi jawapannya ialah 8. Sekarang 7. 7 tambah berapa dapat 9? Kita dah ada 7. Nak buka berapa jari lagi supaya jadi 9? Okey, sekarang ada 3 jari yang ditutup. Kita buka satu persatu supaya jadi 9. 1, 2. Okey, sekarang dah ada 9. Berapa jari yang dibuka tadi? 2. Jadi jawapannya ialah 28. Jadi kita perlu warnakan 28. Okey, seterusnya kita cuba lengkapkan soalan menggunakan bentuk lazim. Okey, kita buat sekarang. Okey, untuk soalan A, kita tukar dulu kepada ayat matematik. Okey, tambah 20 dan 34 maksudnya 20 tambah 34 sama dengan berapa? Okey, kita pindahkan kepada bentuk lazim. Okey, ambil dahulu nombor di hadapan. Okey, nombor di hadapan ialah 20. Okey, tulis 20 tambah 34. 34 kita tulis di bawah. Okey, kena ikut nilai tempat Okey, SAR dengan SAR, puluh dengan puluh. Okey, kita cuba selesaikan. Okey, sekarang kita selesaikan SAR dulu. Okey, sifar di kepala, kita buka 4 jari, tambah 4 Sifar, 1, 2, 3, 4. Jadi jawapannya ialah 4. Sekarang 2 tambah 3. 2 tambah 3, 2 di kepala, kita buka 3 jari. 2, 3, 4, 5. Jadi 54 jawapannya. Okey, kita cuba soalan B. Okey, soalan B kita tukar dulu dalam ayat matematik. Jumlahkan 44 dan 21. Okey, 44 tukarkan tambah 21. Okey, sama dengan berapa? Okey, sekarang ayat matematik ni kita pindahkan kepada bentuk lazim. Okey, sekarang kita pindahkan. Okey, nombor di hadapan 44 kita pindahkan. Okey, 44. Okey, tambah 21 kita letak di bawah ikut nilai tempat dia. Okey, sekarang kita tambah SAR dulu baru puluh. Okey, 4 tambah 1. 4 di kepala 1. Okey, lepas 4 apa? 5. Okey, seterusnya 4 di kepala, buka 2 jari. 4, 5, 6. Okey, jadi jawapannya ialah 65. Okey, seterusnya 14 tambah 15. 14 kita tulis 14 tambah 15. 5 di bawah dia. Okey, ingat susun ikut nilai tempat. Okey, SAR dulu. Tambah SAR dulu. 4 di kepala. Buka 5 jari. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 4 tambah 5 kita akan dapat 9. 1 tambah 1. 1 di kepala. 1. Lepas 1 apa? 2. Jadi akan dapat 25.
Jadi 29 jawapannya. Seterusnya untuk soalan seterusnya 36 tambah 51. Okey, ingat ambil nombor di hadapan dulu. 36 ni kita tulis 36 tambah 51. 51 kita tulis di bawah dia. Okey, tambah sah dulu. Okey, sah yang mana? Sah sebelah kanan. Jadi tambah yang kanan dulu. 6 tambah 1. 6 di kepala, buka satu jari. Selepas 6 apa? 7. Jadi jawapannya ialah 7. Okey, sekarang 3 tambah 5. 3 tambah 5 kita akan dapat 3 di kepala, buka 5 jari. Selepas 3 apa? 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 8 di sini. Jadi jawapannya ialah 87. Okey, seterusnya. Okey, 52 tambah 46 sama dengan berapa? 52 kita tulis. Okey, 52 tambah 46 kita tulis di bawah. 46 tambah sah dulu 2 tambah 6. 2 di kepala, kita buka 6 jari. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 2 tambah 6 kita akan dapat 8. Seterusnya 5 tambah 4. 5 di kepala, kita buka 4 jari. 5, 6, 7, 8, 9. Kita akan dapat 9. Jadi jawapannya ialah 98. Seterusnya 71 tambah 13. 71 kita tulis dulu tambah 13. Okey, tulis ikut nilai tempat sah dengan puluh. Okey, sah dulu. 1 tambah 3. 1 di kepala, kita buka 3 jari. 1, 2, 3, 4. Jadi 1 tambah 3 akan dapat 4. 7 tambah 1. 7 di kepala, buka satu jari. Lepas 7 apa? 8. Jadi dapat 84. Okey, ini jawapan dia. Seterusnya, okey, 45 tambah 70 tambah tak ada apa-apa kat sini, sama dengan 79. Okey, kita buat bentuk lazim dulu. 45 tambah, okey, tak ada apa-apa, kita kena isi sama dengan 79. Okey, sah dia kita cuba cari 5. Sekarang berapa jari lagi nak buka supaya jadi 9? Okey, 9 macam ni kan? Okey, berapa jari lagi nak buka supaya jadi 9? Okey, kita ada 5. Okey, sekarang kita nak buka satu persatu. 5, 6, 7, 8, 9. Okey, berapa jari yang kita buka tadi? Okey, 4 jari. Jadi kita kira semula 5 1, 2, 3, 4. Jadi 4 jari yang perlu dibuka. Jadi 5 tambah 4. Okey, dekat sini 4. Sekarang 4, kita dah ada 4. Kita ada 4, nak buka jadi 7. Okey, jadi kita buka satu persatu daripada yang ditutup lah. 4, 1, 2, 3. Okey, dah dapat 7. Jadi berapa jari yang kita buka tadi? 3. Okey, sekarang jawapannya ialah 34. Okey, seterusnya untuk soalan yang terakhir pada hari ini. Okey, kita buat bentuk lazim dahulu. Okey, kotak sebab tak ada nombor kat situ. Tambah 53 sama dengan 95. Okey, ini kita perlu cari macam tadi. Okey, sekarang okey, 3. Kita ada 3. Berapa jari nak buka supaya jadi 5? 5 macam ni. Berapa jari lagi nak kena buka? Okey, 1, 2. Okey, jadi 2 jawapannya kat sini. Okey, seterusnya. Okey, kita dah ada 5. Sekarang nak buka jadi 9. Okey, jadi berapa jari lagi nak kena buka? Okey, dah ada 5. Okey, buka satu persatu. 1, 2, 3, 4. Jadi 4. Jadi 42 jawapan dia. 42 tambah 53 sama dengan 95. Okey, mudah sahaja. Kalau tak faham boleh rujuk pada cikgu lah. Jadi ini sahaja pembelajaran hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.